Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi uh, tajuk live kita hari ini adalah sudah tiba masanya kerajaan berterus terang, ya, berterus terang dengan rakyat. Ya, jadi apa maksud saya? Ya? Kerajaan perlu berterus terang dengan rakyat. Baik, sebenarnya saya telah diajukan banyak soalan berhubung dengan isu subsidi ayam. Harga ayam yang menggila, harga telur yang menggila dan sebagainya. Jadi biasanya isu-isu sebegini saya kurang komen, ya. Tetapi banyak diajukan sejak sehari dua ni. Jadi saya pun mengkaji kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh kerajaan, pemimpin-pemimpin kerajaan berhubung dengan isu subsidi ini. Kerana ada dakwaan kerajaan telah buat U-turn, mula-mula dia nak batalkan subsidi, kemudian dia lanjutkan subsidi, mula-mula dia nak apungkan harga ayam, kemudian dia kekalkan pengawalan terhadap harga ayam dan sebagainya. Jadi daripada persoalan ataupun soalan-soalan yang diajukan kepada saya dapat lihat dengan amat jelas berlaku satu tahap kekeliruan di kalangan rakyat yang cukup luar biasa berhubung perkara ni. Dan di luar sana, jangan cerita ayam, segala apa bentuk, ya, kos melibatkan barangan dan sebagainya sudah menjadi isu perbualan rungutan rakyat secara am, ya. Dan persepsi di kalangan sesiapa sahaja yang saya berjumpa di luar sana ialah kerajaan sebenarnya gagal menangani isu kenaikan harga barang yang menggila. Ya, jadi sebenarnya apabila terjadi situasi sebegini, sesebuah kerajaan seharusnya menjadi satu ataupun mewujudkan satu cabang penerangan yang jelas kepada rakyat. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Ya, satu cabang penerangan, penjelasan kepada rakyat. Ya, kerana rakyat berhak tahu, ya, kerana kerajaan berfungsi mentadbir urus dan bertanggungjawab terhadap rakyat, ya, demi rakyat, kesejahteraan rakyat. Jadi rakyat berhak tahu. Jadi pertama sekali perlu ada satu cabang penerangan atau penjelasan yang dikendalikan dengan cekap dan jelas, ya. Ini perlu dititik beratkan, di mana kerajaan menyampaikan maklumat dengan cara yang mudah dipahami oleh rakyat. Kedua, saya membaca alasan-alasan lazim yang diberi oleh pemimpin kerajaan. Benda ini ada di luar kawalan, ianya tertakluk kepada persekitaran ekonomi dunia dan domestik dan sebagainya yang di luar kawalan, ada kaitan dengan perang di antara Rusia dengan Ukraine. Itu semua betul. Tetapi itu tidak bermakna, ya, itu tidak bermakna tidak ada kegagalan dari pihak kerajaan. Bukannya saya kata ada, bukannya saya kata tak ada, tetapi hanya disebabkan sesuatu fenomena telah menjurus kepada kenaikan harga barang, itu tidak bermakna tidak ada kegagalan di pihak kerajaan yang menyebabkan harga barang melonjak, menggila dan kerajaan gagal mengawalnya. Ya, memang harga barang turun naik disebabkan pengaruh dalaman dan luaran, dalam negara dan luar negara. Dan salah satu fungsi kerajaan iaitu adalah untuk mengawal, ya, perbezaan itu supaya tidak membebankan rakyat. Jadi kita akur ada perubahan-perubahan yang berlaku di dalam negara dan luar negara. Tetapi persoalannya, adakah kerajaan menjalankan fungsinya dengan baik bagi tujuan mengawal
lonjakan harga ini. Jika kerajaan gagal mengawal lonjakan harga, maka berbanding dengan negara-negara di mana lonjakan ini dikawal dengan baik dan cekap, ya, kita akan mendapati harga meningkat lebih dari sepatutnya. Kita mendapati ada pihak mengambil kesempatan daripada fenomena-fenomena yang mempengaruhi harga barangan di dalam dan luar negara. Oleh kerana ada peluang untuk menaikkan, mereka menaikkan harga ke tahap yang luar biasa yang tidak sepatutnya untuk mengaut keuntungan lebih. Jadi apakah langkah kerajaan untuk mengatasi perkara ini? Ini tidak jelas di kalangan rakyat. Ini tidak jelas kepada saya. Saya selak tidak ada sebarang penjelasan komprehensif oleh kerajaan kepada saya, kepada sesiapa sahaja, apakah langkah-langkah yang telah diambil, ya, dengan memecahkan penjelasan kerajaan bagi membenarkan rakyat faham bahawa betul ini adalah satu fenomena yang mempengaruhi dunia dan juga negara kita, tetapi kami telah mengambil langkah-langkah ini untuk memastikan tidak ada kenaikan harga yang luar biasa disebabkan faktor-faktor yang tidak sepatutnya, contohnya peniaga ke orang tengah yang tidak bertanggungjawab yang menaikkan harga tak tentu hala, ya, ataupun krisis bekalan makanan dan sebagainya yang berlaku di negara ni yang kita tidak dapat tangani dan sebagainya. Perkara ni perlu dijelaskan bagaimana kerajaan nak menangani isu ini. Tidak ada. Okey. Jadi inilah masalahnya. Cabang pertama yang harus diwujudkan iaitu penerangan yang cekap sudah gagal. Jadi rakyat keliru. Yang resah bertambah resah. Jadi mereka semestinya merungut. Dan rungutan tidak boleh diketepikan dengan memberitahu rakyat seperti mana yang ada diberitahu, khususnya kepada pemimpin pembangkang. Jangan mempolitikkan isu subsidi ke isu kenaikan harga barang. Jangan berkomen ke apa ke berkenaan perkara yang anda tidak fahami sepenuhnya. Perlu ditegaskan, ramai tak faham sepenuhnya sebab kegagalan penjelasan penerangan kerajaan. Jadi tidak boleh disuruh orang kunci mulut sedangkan orang terjejas. Tidak boleh disuruh pembangkang kunci mulut sedangkan tugas pembangkang adalah untuk check and balance bagi kerajaan. Tidak boleh berburuk sangka sedangkan kerajaan dah gagal satu cabang utamanya iaitu memberi penerangan yang cekap. Dan kita lihat isu subsidi ayam. Ini hanya saya utarakan sebagai contoh. Sebenarnya saya tidak ingin apa orang kata mengatakan kerajaan melakukan yang salah ke betul. Saya cuma nak tampilkan satu kekeliruan yang ditimbulkan oleh kerajaan sendiri. Jadi pada bulan lepas Ismail Sabri kata subsidi ni kepada penternak ayam akan dihentikan dan harga ayam akan diapung bermula 1 Julai. Alasan yang diberikan adalah kerana ada pihak-pihak yang menjual ayam melebihi had yang telah dibenarkan atau harga siling yang dibenarkan oleh kerajaan. Jadi mereka mengambil kesempatan, peniaga mengambil kesempatan terhadap subsidi ini. Sepatutnya bila diberi subsidi, maka harga ayam boleh dikekalkan pada harga siling. Ini mereka terima subsidi, tetapi pada masa yang sama mereka meningkatkan harga ayam, jadi makan seolah-olah makan dua kali, makan subsidi dan makan lebihan yang tidak sepatutnya. Jadi disebabkan itu kerajaan nak menghentikan subsidi dan kononnya nak salurkan subsidi ini terus kepada rakyat. So itu alasan yang diberikan. Kemudian kerajaan disela, dikritik, dikecam oleh rakyat. Bukan sini sana, secara menyeluruh, baik di media sosial, baik di luar. Ya. Selepas itu tiba-tiba kerajaan kata subsidinya akan diteruskan, harga ayam tidak akan diapung pada bulan Julai, akan ada satu harga kawalan, harga siling. Ya.
Ada orang nak kata U-turn, ada orang tak kata U-turn, itu saya tak kisah, tapi itu yang dibuat. Dulu kata nak hapuskan subsidi, tiba-tiba subsidi diteruskan. Tapi kali ini Ismail Sabri beritahu daripada harga subsidi yang biasa, subsidi dia dikurangkan sedikit supaya lebihan itu, beza tu disalurkan terus kepada rakyat. Saya lupa, daripada RM1.40 subsidi dikurangkan, saya ingat, kepada RM1.20. Maknanya yang beza dia tu, pengurangan itu disalurkan terus kepada rakyat. Alasan kali ini adalah kerana warga luar, warga asing yang ada di Malaysia juga mendapat manfaat daripada subsidi ini, dan ini tidak sepatutnya. Jadi untuk mengelakkan warga asing daripada mendapat manfaat ni, jadi subsidi dikurangkan sedikit dan disalurkan terus kepada rakyat. Di sini rakyat dah keliru. Kerana alasan mana satu yang betul? Adakah kerajaan ingin pada awalnya mengurangkan subsidi atau menghapuskan subsidi harga ayam ini untuk mengelakkan peniaga daripada mengambil kesempatan, atau adakah kerajaan ingin mengurangkan atau menghapuskan subsidi untuk mengelakkan warga asing daripada mendapat manfaat daripada subsidi kerajaan, atau kedua-duanya sekali? Sebab kali pertama Ismail Sabri sebut nak elakkan, nak hapuskan subsidi, dia beritahu peniaga ambil kesempatan. Kemudian kali kedua bila subsidi itu diteruskan tetapi dikurangkan, dia kata warga asing ambil dapat manfaat yang tidak sepatutnya daripada subsidi kerajaan. Jadi mana satu yang betul? Jika pada awalnya Ismail Sabri ingin hapuskan subsidi harga ayam atau kepada pembekal ayam kerana peniaga ambil kesempatan, saya nak bertanya, adakah pada masa itu juga salah satu pertimbangannya adalah kerana warga asing mendapat manfaat daripada subsidi kerajaan dengan cara yang tidak sepatutnya? Mengapa tak disebut pada ketika itu? Sebenarnya, dan satu lagi, jika dah tahu warga asing akan mendapat kesempatan, awal-awal lagi, mengapa tidak disalurkan terus seluruh subsidi kepada rakyat dari awal lagi? Mengapa mula-mula nak bagi subsidi, kemudian nak tarik balik dan salur kepada rakyat? Jika dah ada pengetahuan, saya rasa kerajaan mesti tahu dari awal lagi, bila mana-mana subsidi diberi kepada rakyat Malaysia, warga asing akan dapat manfaat. Itu sudah pasti diketahui kerajaan. Jadi mengapa pada ketika itu tidak disalurkan terus kepada rakyat? Jadi di sini berlaku tanda soal. Adakah sebab lain yang tidak disebut-sebut kepada rakyat, dan ini hanyalah alasan-alasan untuk menghalalkan tindakan sama ada mengurangkan subsidi atau percubaan untuk menghapuskan subsidi? Ya, penerangan, penjelasan, inilah apa yang cuba saya ketengahkan. Penerangan dan penjelasan kerajaan sebenarnya meragukan dan mengelirukan rakyat. Jadi langkah pertama, ini kritikan membina ni. Langkah pertama, perbetulkan penerangan rakyat, bukan mengkritik mereka yang mempersoal, kerana mereka yang mempersoal sama ada terjejas, iaitu rakyat, ataupun mereka yang ditugaskan untuk check and balance kerajaan, iaitu pembangkang. Jadi daripada cuba mengunci mulut orang, cuba beri penjelasan yang bernas, yang masuk akal. Bukannya yang bercanggah ataupun yang menimbulkan keraguan ataupun yang menimbulkan kekeliruan. Saya tertanya-tanya, mengapa dari awal lagi kerajaan tidak tahu ke warga asing akan dapat manfaat? Daripada awal lagi tidakkah apa orang kata, disalurkan subsidi kepada rakyat? Dan tidakkah kerajaan terfikir, jika alasan kerajaan nak cuba hapuskan subsidi akhirnya tak jadi sebab rakyat merungut, akhirnya tak jadi. Bila cuba nak hapuskan subsidi, katanya peniaga ambil kesempatan, tidakkah kerajaan terfikir bahawa apabila subsidi ni tarik balik terus, peniaga lagi akan ambil kesempatan kerana mereka dah hilang subsidi itu, jadi mereka nak tampung balik kehilangan itu. Ya?
Jika kerajaan tidak dapat kawal peniaga daripada mengambil kesempatan sehingga terpaksa mencadangkan nak hapuskan subsidi, masakan kerajaan boleh mengawal peniaga-peniaga yang sama ni sekiranya subsidi ditarik balik dan mereka menaikkan lagi harga ke tahap yang lebih menggila. Jadi tidak konsisten. Penjelasan kerajaan ini tidak menjelaskan apa-apa. Sebaliknya, apabila kerajaan beritahu dia terpaksa menarik balik subsidi kerana peniaga ambil kesempatan, kerajaan secara tidak langsung sebenarnya mengaku salah satu perkara yang dia gagal lakukan ialah mengawal kenaikan harga barang, mengawal, mengelakkan peniaga-peniaga dan orang tengah daripada mengambil kesempatan dengan cara yang cekap sehingga terpaksa menarik balik subsidi dan cuba menyalurkannya terus kepada rakyat. Kerajaan mengaku secara tidak langsung. Jadi jangan salahkan orang bila dia kata kerajaan gagal mengawal harga barang, kerana kerajaan dah mengaku secara tidak langsung dengan berkata kami nak hapuskan subsidi sebab ada peniaga ambil kesempatan. Ya. Kemudian dia pulangkan subsidi itu dan dia kurangkan lagi, kali ini alasan berbeza. Warga asing mendapat manfaat. Sekali lagi timbul persoalan. Ya, takkan dulu bila kerajaan perkenalkan subsidi itu warga asing tak dapat manfaat, kerajaan tak tahu. So ini masalahnya bila sesuatu kerajaan tidak ada satu dasar yang komprehensif. Ada satu live yang saya buat dulu, saya jelaskan. Salah satu perkara utama yang gagal dilakukan oleh kerajaan ini adalah untuk mewujudkan satu dasar komprehensif bagi menangani dan mengatasi isu kos barangan yang menggila dan juga isu keruntuhan ekonomi yang kedua-duanya sudah sampai ke tahap krisis. Jadi kegagalan ini, ketidakwujudan dasar ini telah menyebabkan kerajaan tidak melakukan perkara-perkara asas dengan cara yang boleh menenteramkan rakyat, iaitu mewujudkan satu cabang penerangan yang cekap, yang logik supaya rakyat memahami situasi sebenar. Dan yang kedua, tidak ada mekanisme khusus untuk mengawal harga barang daripada menggila. Dan yang paling mengejutkan, kerajaan secara tidak langsung telah mengaku dia gagal atau tidak mampu mengawal peniaga orang tengah daripada mengambil kesempatan. Ya, dia tidak mampu melakukannya dengan cara yang cekap, dia tidak mampu mengawal harga barang. Jadi bila orang kritik, jangan salahkan orang. Dasar perlu diwujudkan. Sebab itu bila wujudkan satu jawatan kuasa tetapi melibatkan menteri-menteri sama yang telah gagal dalam melaksanakan fungsi-fungsi asas ini, ianya tidak masuk akal. Seharusnya jika diadakan satu jawatan kuasa itu perlu terdiri daripada ahli-ahli pakar dengan kepakaran tinggi dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan krisis yang dihadapi. Pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kewangan dan sebagainya. Ya. Dan jawatan kuasa sebegini dapat menasihati kerajaan dengan mudah, iaitu pertama sekali kerajaan tersilap fokus. Pertama sekali, menteri-menteri ataupun kabinet kerajaannya perlu bertemu dan mengenal pasti masalah terbesar yang telah menjurus kepada harga barang, iaitu kegagalan kerajaan sendiri untuk memahami isu sebenar. Dan isu sebenarnya adalah ketidakmampuan kerajaan buat masa ini untuk mengawal kenaikan harga barang ke tahap menggila, untuk mengawal tindak tanduk peniaga dan orang tengah. Maka apabila anda sudah tahu masalah sebenar, anda akan memulakan pelan tindakan untuk memperkukuhkan, memperkasakan unit-unit tindakan, cabang-cabang tindakan, penguatkuasaan dan sebagainya, bagi memastikan peniaga-peniaga dan orang-orang tengah ini menurut ketetapan kerajaan dari sudut harga siling dan sebagainya. Itu akan dilakukan
jika kerajaan tahu mengenal pasti masalah sebenar. Tetapi mereka tidak tahu mengenal pasti masalah sebenar. Kemudian dia terus nak bincang dengan rakyat berhubung dengan sebab dia tarik balik subsidi, sebab dia kembalikan subsidi, sebab dia nak kurangkan subsidi. Tetapi kenyataan bercanggah-canggah. Kenyataan bercanggah-canggah mengelirukan rakyat, meresahkan lagi rakyat, dan secara tidak langsung kerajaan mengaku bahawa dia tidak boleh kawal peniaga dan orang tengah. Dia tidak boleh kawal harga barang. Jadi inilah masalah sebenar. Jadi pertama sekali, apa yang Ismail Sabri harus lakukan ialah membuat satu mesyuarat kabinet tergempar untuk membincangkan isu penguatkuasaan bagi mengawal tindak tanduk peniaga dan orang tengah yang degil, yang mengambil kesempatan bagi mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil bagi mewujudkan satu mekanisme untuk memerhati, memantau peniaga-peniaga orang-orang tengah ni, pembekal dan sebagainya, bagi memastikan tidak akan berlaku fenomena ambil kesempatan ini. Bagi mewujudkan satu mekanisme maklum balas rakyat bagi satu-satu konstituensi dengan ahli parlimen mereka, adun mereka, supaya maklum balas ini boleh disampaikan, disalurkan kepada pihak berkaitan untuk memastikan di setiap konstituensi, sama ada di peringkat negeri atau parlimen, tidak berlaku ketirisan, tidak berlaku fenomena peniaga, orang tengah dan sebagainya mengambil kesempatan menerusi sistem maklum balas ini dan sebagainya. Pelbagai langkah boleh diambil. Ini adalah pemikiran logik. Ini adalah asas perkara yang perlu dilakukan. Dan jika ianya dilakukan, pernah dilakukan atau sedang dilakukan, maka semestinya kerajaan menjelaskan kepada rakyat menerusi cabang penerangan dia apakah langkah-langkah ini dan apakah keputusan-keputusan yang telah diambil, apakah kesan daripada langkah-langkah ini yang rakyat seharusnya diberitahu. Baru dia peka, baru dia faham, baru kerajaan boleh pastikan rakyat mendapat maklumat yang betul. Bila rakyat tidak diberi maklumat yang betul, kemudian mereka mengajukan pelbagai soalan kerana mereka dikelirukan oleh rakyat sendiri, jangan pula berkata kamu tidak faham. Kamu tidak faham, jadi jangan banyak bertanya, atau jangan banyak bersoal, atau jangan banyak merungut. Jadi tolonglah atasi kegagalan-kegagalan ini dulu. Kita bukan suruh. Ini bukannya kritik membinasa. Ini kritik membina berdasarkan masalah sebenar yang sedang berlaku dan cara mengatasinya, supaya tidak berlaku situasi di mana orang mengkritik tak tentu hala. Jika kerajaan sudah lakukan kesalahan, mengaku sahaja ataupun perbetulkan dia, ataupun adakan satu dasar, adakan satu pelan tindakan, kemudian umumkannya kepada rakyat, supaya rakyat faham dalam jangka masa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, apakah sebenarnya langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan, supaya rakyat tidak akan terburu-buru untuk mengkritik kerajaan kerana dia faham ini adalah satu perjalanan yang melibatkan satu jangka masa bagi memulihkan keadaan. Bila semua ini tak ada, maka rasa cemas rakyat meningkat. Adakah sekarang kita berada dalam fasa krisis makanan? Adakah bekalan makanan akan terjejas teruk dalam masa tidak lama lagi? Berapa tinggi lagi harga akan meningkat? Semua orang tertanya-tanya. Okey, itu sahaja pencerahan saya. Jadi jika anda ada soalan, saya akan layan satu dua. Surimu suri, terlalu ramai menteri menjurus kepada kepinangan kerajaan. Dan seperkara lagi, apabila mana-mana pemimpin menuduh pembangkang,
mempolitikkan isu, jangan lupa ya, pembangkang yang dituduh itu sebenarnya sepatutnya kerajaan. Dan yang lah ni duduk dalam kerajaan sepatutnya pembangkang. Tetapi menerusi pengkhianatan, ada sekongkol-sekongkol yang telah berlaku, dan disebabkan itu menerusi pintu belakang, mereka telah merampas kerajaan. Jadi jangan mudah mengkritik. Tidak ada sesiapa suruh Ismail Sabri bubar parlimen. Kita setuju, ya, Ismail Sabri terus menjadi Perdana Menteri sehingga penggal penuh parlimen ke-14. Cuma sekarang kita perlu darurat politik, ya. So kita bukan suruh Ismail Sabri letak jawatan. Saya cuma memberitahu ada kegagalan yang nyata di depan mata. Sila atasi kegagalan ini. Bukannya tuding sana, tuding sini, cuba kunci mulut sana, cuba kunci mulut sini. Ya, itu sahaja. Muhyiddin pun datang bincang dengan Mak Yel. Seperkara lagi, Muhyiddin kata kalau rakyat hendak dia letak jawatan MPN dibubarkan, maka dia tidak ada masalah. Okey. Saya ada dua komen berkenaan kenyataan tu. Pertama, sebelum cadangan oleh Zahid, ya, agar MPN dibubarkan ni dibuat, cuba rujuk YouTube saya menyebutnya sehari sebelum itu. Tak percaya, rujuk YouTube saya, lihat tarikh, anda akan tahu saya bercakap benar. Kedua, Muhyiddin kata kalau rakyat hendak. Pada pendapat saya, Muhyiddin tak perlu sebut kalau rakyat hendak. Saya rasa dah terang lagi bersuluh, rakyat memang hendak. Cuma apa yang Muhyiddin patut kata ialah kalau Agong putuskan tidak perlu MPN, maka Muhyiddin rela, tidak ada masalah. Itu lebih tepat. Jangan kata kalau rakyat hendak. Kalau rakyat hendak, saya rasa semua orang tahu memang rakyat hendak Muhyiddin berundur dari MPN dan MPN dibubarkan. Ya. Penjelasan logik saya, cadangan-cadangan saya yang betul-betul logik ni, MPN dengan lantikan tambahan dia pun tak boleh suarakan, nak cerita apa lagi? Muhammad Malik, Menteri Timbalan Menteri taraf SPM je. Macam mana nak tarik dia urus negara? Okey. Okey. Sehingga ya, kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.